Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu lagi pada malam ini untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu dan kita sama-sama berbincang berkenaan dengan satu seruan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, iaitu seruan ataupun panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Sebelum kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini, sukacita saya ingatkanlah pada diri saya dan pada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Ayat-ayat Al-Quranul Karim ini ada dua jenis lah kan. Yang pertama ayat yang diturunkan di Mekah dan kawasan yang sekitarnya, dan yang kedua yang dinamakan sebagai ayat Makkiyah kan, ayat Makkiyah, dan yang kedua ialah ayat Madaniyah, yakni yang diturunkan di Madinah dan kawasan yang sewaktu dengannya lah. Baik, walaupun di sana ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama, namun secara mudahnya dan secara umumnya dapat ditanggapi bahawa ayat Makkiyah ini diturunkan sebelum Hijratul Rasul, penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah, dari Mekah ke Madinah. Adapun ayat ayat Madaniyah itu diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Itu lebih kuranglah, walaupun ada kan ayat-ayat tertentu kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, diturun kat mana? Contohlah kan, adalah beberapa pengecualian, tapi secara umumnya begitu. Dan yang keduanya tuan-tuan, kalau dalam era Makki, zaman Makkah ni, yang penurunan wahyu mengambil masa selama 13 tahun. Lebih kuranglah kan 13 tahun, manakala di Madinah 10 tahun. Baik, jadi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan berkisar tentang akidah. Kan, sebab 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pasakkan akidah. Maka suruhan itu lebih kepada ya ayuhan nas, wahai manusia. Kan, wahai manusia. Ada pun di Madinah kan, di Madinah ini setelah apa kita kata berhijrah dan membentuk kerajaan kan, kerajaan pertama dalam Islam dari sudut peradaban ataupun tamadun pun, yang dibuat kajian oleh pakar-pakar tamadun dan sebagainya, menerima dan mengiktiraf bahawa kerajaan yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada masa itu yang kan, pada masa itu dikira sebagai dah masuk kategori kerajaan dan negara yang bertamadun. Pasal dia nak yang orang barat buat ni sekurang-kurangnya ada 3,000 orang. Kan, ada 3,000 orang penduduk. Adalah dia punya syarat-syarat untuk nak jadikan, nak diterima sebagai sebuah pusat ataupun sebuah kerajaan. Kan, macam kita lah, daripada kampung naik majlis daerah kan, naik majlis bandaran kan, kemudian majlis bandaraya dah, dia ada hak-hak yang tertentu lah kan, pendapatan, cukai pintunya berapa, penduduknya berapa dan sebagainya lah. Baik, dalam konteks di Madinah Al-Munawwarah tadi,
Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman kan dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Tidak lagi menyeru ya ayuhan nas. Dan dalam ini secara mudahlah. Cara mudah maknanya bila kita jumpa ayat ya ayuhan nas itu adalah ayat-ayat makiyah, manakala ya ayyuhallazina amanu itu adalah ayat-ayat madaniyah. Kan? Secara mudah begitulah kan. Baik, kita sambung. Ada pun yang baki daripada perbincangan kita hari Selasa yang lepas pada malam pada malam 2 Muharram baru ni kan, kelebihan wahai orang yang beriman ni, saya harap tuan-tuan boleh bacalah kan. Jadi menunjukkan bahawa ada beberapa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara jelas di dalam Al-Quranul Karim. Dan untuk malam ini kita mula dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama kuliah kita pada malam ini yang dibawa oleh Akademi Tadabbur Malaysia dengan tema ataupun tajuk wahai orang yang beriman. Okey, malam ini siri kedua, hari ini 17 Ogos Oktober pula 2021 bersamaan dengan 8. Malam ini dah 9 Muharram 1443 Hijriah. Baik, siri yang kedua ayat 104 surah Al-Baqarah. Ayat 104 surah Al-Baqarah ini kalau tuan-tuan tengoklah dalam perbincangan kitab-kitab tafsir, tak kiralah terbitan mana pun kan. Jadi kalau kita melihat kepada tafsir kitab-kitab tafsir lama ni, dia dipakai satu standard je, maknanya dia menghuraikan ayat demi ayat. Adapun tafsir yang baru, sebagaimana yang saya dah sebutkan dalam kuliah pertama hari itu, biasanya ulama yang kontemporari ini dia mengelompokkan ayat-ayat ini yang ada tema dan subtema kan ke dalam kelompok ayat lah, 2 ayat, 3 ayat dan sebagainya. Maka dan juga diletak tajuk. Jadi tajuk pada malam ini ialah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Ini sebagai ayat pertama kan. Ayat yang menyebut tentang ya ayyuhallazina amanu. Ayat yang pertama yang menyebut tentang mana ni tersilap dah ni. Saya rasanya tersilap. Baik. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim ayat yang 104 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzur wasma'u walil kafirina azabun alim. Walau annahu, ni ayat 103 lah. Baik, jadi sebahagian daripada ahli tafsir ataupun ulama kontemporari semasa dia dalam memberikan pentafsiran kepada ayat-ayat Al-Quran ini, biasanya diletak tema dan mengelompokkan 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat di bawah satu tema yang tertentu. Baik, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Jangan kamu kata ra'ina. Ra'ina ni apa? Tunggu dulu kan. Wa qul unzurna, dan katakanlah unzurna. Apa makna kedua ni? Wasma'u, dan dengarlah, walil kafirina, dan bagi orang kafir itu azabun alim, azab yang amat pedih. Tak? Kalau kita nak faham secara mudah kan, nak faham secara mudah memang mudahlah, dan kita permudahkan masyarakat untuk nak memahami ayat-ayat Al-Quran. Tapi barang diingat kan, jangan mengambil mudah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu katakan ra'ina, dan katakanlah unzurna, wasma'u, dan dengarlah, walil kafirina, dan bagi
orang kafir itu azabun alim, azab yang amat pedih. Maknanya kalau orang yang tidak ada asas pengetahuan dalam bahasa Arab, tak pernah belajar secara rasmi lah, formal sekolah Arab, saya kira bila dia sentiasa melazimi membaca ayat-ayat Allah ini, kan, jadi dia boleh faham, kan, sedikit demi sedikit, kan, dia boleh faham dan mudah je lah. Baik. Jadi sebagai pendahuluan, dalam disiplin ilmu tafsir Al-Quran ini ada beberapa kaedah ataupun metod yang diguna pakai oleh ulama tafsir. Kan, oleh ulama tafsir. Kita ni kita tak masuk intro ni, tak masuk intro tafsir tu apa, kan, sejarah pentafsiran awal, kan, kalau sebagaimana cerita Israeliat je tu saya sebut detail lah. Ini tak, kita terus kepada ayat, kan. Jadi kalau mungkin tuan-tuan boleh buat carian dan bacaan lah. Jadi para ulama tafsir ni di dalam nak mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, mereka ada beberapa kaedah ataupun metod. Kan, ada beberapa kaedah ataupun metod yang diguna pakai. Baik, yang biasanya ialah dipanggil sebagai tafsir tahlili. Tafsir tahlili ini tuan-tuan, kalau lebih kepada ayat Quran, kan, kita ambil ayat tadi lah, ataupun dalam kita ambil Al-Fatihah lah, mudah tak? Bermakna dia akan meneliti dari segenap aspek. Pertama dari sudut bahasa, kan, dari sudut pertama contohnya mutaradifat ataupun apa kita panggil bahasa Melayu ni, perbendaharaan kata, kan, perbendaharaan kata alhamdulillah, kan, kemudian rabbil alamin misalnya. Yang keduanya ialah dari sudut tata bahasa, kan, tata bahasa, mengapa dia baca baris depan, sebab ada pelbagai qiraat, ada yang baca baris depan, ada yang baca baris atas, kan. Kita ni tidak, kita ni lebih kepada ibrah dan konten secara kita tidak bincang satu per satu secara tahlili, dari sudut maksud balari ataupun balarahnya, kan. Ini biasa pelajar-pelajar yang khusus, misalnya yang dalam bidang pengajian Islam, pengajian Quran, ataupun tahun 1, tahun 2 dia akan belajarlah, kan, bagi tafsir, subjek tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, dan juga hadis tahlili, hadis maudhu'i. Ini memang detail, kan. Kalau saya belajar di Al-Azhar dululah, tahun 1, tahun 2 memang kita belajar belaka, kan, ambil sampel beberapa kitab tafsir yang lama lah. Baik, itu cara mudah lah. Yang keduanya ialah secara ijmali, secara global. Tengok ayat ni, ataupun tengok ayat lah, ayat, okey, apa makna secara global. Itu lebih mudah. Yang ketiga ialah metod muqaran, comparison, perbandingan, dalam erti kata mengambil ayat contohnya, wa yaqulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ayat tadi itu ada berapa tempat? 3 tempat ada dalam Al-Quran dengan gaya bahasa yang sedikit berbeza. Kan, maka ahli tafsir dia tengok tu poin-poin, maka dia membandingkan, kan, di dalam memberikan pentafsiran supaya hasilnya itu lebih padu, lebih jamik dan manik lah. Sebab usahanya ialah untuk nak menghasilkan pentafsiran yang terbaik. Kemudian yang keempatnya ialah maudhu'i secara tematik. Tematik ni maknanya based by theme, by ikut tema. Kan, biasa orang buat juga, okey, hujan dalam Quran, contoh begitulah, kan. Kita ni temanya adalah wahai orang yang beriman. Contoh gitulah. Ada berapa ayat ada, mungkin dalam 88 ke ataupun 90. Tema wahai orang yang beriman, yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, walaupun dalam sebahagian ayat yang lain ada allazina amanu, iaitu kita tidak masukkan dalam tema perbincangan kita. Baik. Dalam konteks tema perbincangan secara tematik ini tuan-tuan, secara mengikut topik, ayat 104 surah Al-Baqarah merupakan ayat seruan yang pertama dalam tertib susunan. Kita bincang ni bukan dari sudut nuzul, dari sudut penurunan, kan. Kalau penurunan ni agak letih lah, kan, tapi kita bincang dari sudut tertib, supaya boleh fahamlah dari sudut tertib susunan ayat. Oleh sebab itu dia bermula dengan ayat 104, kan. Baik, dan surah dalam Al-Quran.
yang Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada orang beriman ataupun orang mukmin. Seruan dan panggilan Allah ini kepada orang mukmin ini sudah tentu ada perintah, ada tanggungjawab yang kena buat dah. Dan bila dibuat oleh orang mukmin tadi itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kaya, kan sudah tentulah ada ganjaran pahala yang membawa kesejahteraan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, untuk malam ini kita buka sikitlah. Okey. Dalam ayat yang dah dibacakan tadi, yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kita dah tahu Allah tujukan kepada orang mukmin, orang beriman, jangan kamu kata ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Kan, jangan kamu mengatakan ra'ina, tapi dan ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa dia ni, dia ada ceritakan nanti. Sebaliknya katakanlah unzurna, dengan dan dengarlah segala perintah dengan sebelah hati, terima, dan ingatlah bahawa walil kafirina azabun alim, orang kafir itu akan beroleh azab yang pedih pada hari akhirat nantilah, kan. Kalau terjemah biasa walil kafirina, dan bagi orang kafir azabun alim, azab yang pedih, titik. Jadi azab ni di mana? Sudah tentulah akan dibalas di akhirat nantilah. Baik. Dan kalau kita lihat kepada kitab-kitab tafsir ataupun tafsiran yang dibuat oleh ulama semasa ini, tuan-tuan, ada sebahagian mengelompokkan ayat ini, dia mula dengan 103 pun ada juga. Ada yang ambil 104 dan 105. Ini adalah mengapa berbeza, kerana pemahaman dan pendekatan penulis tafsir itu di dalam nak menjelaskan tema ini. Kerana ayat ini kan yang kita dah bincang pada hari Sabtu baru ni berkenaan dengan kisah Harut dan Marut, ayat 102 dan ayat 103. Ayat 103 ini, walau annahum amanu, ini yang dapat dikaitkan dengan apa dia, tuan-tuan? Dapat dikaitkan dengan kolerasi ataupun ayat yang terdahulu. Bila kita baca ayat Quran 104, kan? Ayat apalah yang sebelum ni? Kan? Ayat apa supaya kesinambungan plot drama tu, drama Korea ke cerita Jepun ke, kita tengok. Tu sebab gini-gini apa? Tahan, tak nak pergi ke tandas. Pasal apa? Tengah cerita tengah sedap ni. Contoh. Kan? Saya tahu je kan, tapi tak tahu cerita apa. Kan, tak tengok pun. Baik, jadi ayat 104 surah Al-Baqarah ini adalah kesinambungan daripada kisah kaum Yahudi. Saya dah sebutkan sebelum ini, kisah kaum Yahudi ini bermula daripada ayat 40 lah, kan, dalam surah Al-Baqarah ini. Dia ada pelbagai tema, kan, tuan-tuan boleh semak. Kemudian sebagai contoh lagi, kisah kaum Yahudi yang kufur kepada Quran, ayat 99 hingga 101, dan ayat 102 dan 103 berkenaan dengan orang Yahudi yang amalkan sihir. Ini cerita Harut dan Marut baru ni lah. Baik, pada ayat 103 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walau annahum amanu, dan sekiranya mereka itu, mereka ni siapa? Ni. Kan, oleh sebab itu tuan-tuan, bila kita baca Quran, kalau bolehlah sebaik-baiknya biarlah bermula pada tempat atau cerita yang betul. Dan kita berhenti pun pada tempat dan cerita yang betul tidak tergantung. Kan? Maknanya perlu kepada kefahaman terhadap ayat tadi. Contohnya kalau kita mulakan di sinilah dak walau annahum amanu wattaqau, kan, bla bla lah. Jadi sekiranya mereka beriman dan bertakwa. Mereka tu siapa? Siapakah mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini? Jadi kita selaku pembaca, kan, kita kena tahu supaya jalan cerita tu, ayat sini, itulah yang dikaitkan dengan munasabat ataupun kolerasi hubungan ayat 104 dengan ayat yang terdahulu, kan.
Jadi sekiranya mereka mengetahui dan mereka bertakwa, yakni kepada Allah Ta'ala, kan? Orang Yahudi ni, sekiranya orang Yahudi itu tahu dan bertakwa, lamathubatun min indillah, nescaya mereka akan dapat pahala dari sisi Allah. Kan mereka akan dapat ganjaran yang baik daripada Allah Ta'ala, lau kanu ya'lamun. Itu pun kalau mereka tahu. Kan? Itu pun kalau mereka tahu, sekiranya mereka mengetahui. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sekiranya mereka beriman, mereka bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Dalam erti kata mempelajari ilmu daripada dua malaikat yang kita dah bincangkan pada hari Sabtu baru ni, utusan Allah Ta'ala iaitu malaikat Harut dan Marut yang mengajar penduduk kota Babylon itu akan ilmu, termasuklah juga ilmu kan sihir yang membawa kebaikan. Kan jangan salah faham. Kan mungkin pada malam ini ada yang baru mengikuti kuliah wacana ayat wahai orang yang beriman ini. Hari Sabtu baru ni kita ada cerita tentang Israeliat, kan ancaman bahaya Israeliat dan masuk siri 16 berkenaan dengan kisah Harut dan Marut. Kisah Harut dan Marut ini tuan-tuan dan puan-puan, kisah malaikat utusan Allah kan yang ceritanya betul ke tidak turun ke bumi untuk nak ajar ilmu sihir. Jangan salah faham, ilmu yang tadi supaya masyarakat di kota Babylon itu tahu dan dapat membezakan mana satu ilmu yang betul dan yang tak betul. Kan? Ilmu sihir yang diajarkan oleh malaikat tadi. Baik. Okey, clear. Kemudian sebab nuzul ayat. Sebab nuzul ayat ini kalau kita refer ada disebutkan secara tidak langsung kan, kalau refer kepada apa kitab tafsir misalnya At-Tabari ataupun juga Ibn Katsir kan. Jadi secara tak langsung ada menyebutkan dan mana kena ekstrak lah. Baik, atau meriwayatkan bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa orang Arab ini biasa guna perkataan ra'ina. Perkataan ra'ina dalam pertuturan mereka. Apabila orang Yahudi mendengar perkataan ini, ungkapan ini ditujukan kepada Nabi SAW, dia rasa pelik sebab perkataan ra'ina dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yahudi merupakan kata-kata caci, maki hamun, bahasa mudah kan. Jadi mungkin kalau ada dalam bahasa kita lah kot, kenapa dia? Contohnya kan, saya sebut ni bukanlah kata jangan anggap lucuh pula bagi orang Kelantan. Kan, bagi orang Kelantan ni pantak kuali. Kan? Pantak kuali tak? Bila mari duduk Selangor, kan? Orang Selangor panggil dan memberi maksud pantak tu benda lain. Betul tak? Satu laginya ialah kopek. Kan, kopek buah. Bila pergi ke pasar Siti Khadijah, cakap baik-baik pada makcik-makcik tu. Kan? Jadi kalau dulu-dululah mungkin orang buat cerita berlakunya salah faham kerana salah faham terhadap perkataan ataupun dialek bahasa negeri tersebut. Kan? Sedangkan yang dimasukkan oleh orang Selangor bila disebut kopek bukannya payudara. Bagi makcik-makcik Kelantan ni bila sebut kopek adalah payudara. Maknanya cakap lucuh. Jadi contoh begitulah kan. Perkataan ra'ina dalam bahasa Ibrani orang Yahudi ni, bahasa Yahudi ni membawa maksud kata-kata kotor ataupun maki hamun lah. Lebih kurang macam tu kan. Lalu mereka pun duk sembahlah sama sendiri kan. Duk sembah sama sendiri. Dulu kita caci Nabi Muhammad secara senyap-senyap. Tak, cara dia lah maknanya dalam kalangan pokok Yahudi ni. Baik, dan hari ini nampak orang Arab diri duk caci Muhammad sebab apa? Sebab orang Arab diri menggunakan perkataan yang diguna pakai oleh orang Yahudi. Sebab dari sudut latar belakang sejarah bahawa pada masa Nabi SAW, orang Yahudi masih lagi ada tinggal menetap di Madinah dan kawasan sekitar Madinah. Kan, 3 bani yang besar tak? Kan Nabi buat apa kita panggil perjanjian lah kan dalam piagam Madinah kan. Tiga bani yang besar, 3 kabilah yang besar
Bani Nadir, Bani Qainuqa, kan? Contoh tak? Maknanya itu. Ada lagi kita dah bincang hari itu, ada di kawasan Taimak, kan, ataupun sebelah utara Madinah, kan. Jadi ada kawasan-kawasan dia bermakna mereka masih lagi belum diusir. Dia adalah stages, kan. Sehinggalah mereka itu diusir keluar daripada Madinah Al-Munawwarah. Jadi bermakna dalam kalangan para sahabat pun ada yang mampu berbahasa Yahudi, berbahasa Ibrani. Kan? Jadi mereka pun perasanlah kalau dulu kita duk kata pada Muhammad, kita duk caci secara diam-diam, hari ini nampaknya orang Arab sendiri mencaci Nabi Muhammad pasal menggunakan perkataan ra'ina. Kan? Rupa-rupanya tu ada dalam bahasa dia, dan mereka pun pergilah jumpa dengan Nabi SAW menggunakan perkataan tadi. Kan? Ya Rasulullah ra'ina. Kan? Ya Rasulullah ra'ina. Wahai Rasulullah ra'ina. Maknanya wahai Rasulullah, tengok kami, kan? Ada makna dia, berikan tumpuan kepada kami, kan? Perhatikan kami. Lalu mereka pun tertawa. Pasal apa? Ini dari sudut nak belilah, kan? Dan ada seorang sahabat daripada Ansar namanya Sa'ad bin Mu'az, dia perasan, kan? Dia perasan, dan dia ni dia boleh boleh betul-betul lah, dia faham bahasa Ibrani ni, kan. Lalu dia pun segahlah, kan, kepada orang Yahudi ni, wahai musuh Allah, semoga Allah melaknat kamu, demi Allah yang nyawa Muhammad di dalam genggamannya, kalau aku dengar siapa dalam kalangan kamu yang sebut lagi perkataan ra'ina, aku akan penggal leher kamu, mana aku akan bunuh mereka tadilah. Kemudian mereka pun hujah, kan. Mereka hujah, bukankah kamu juga yang mengucapkan ra'ina? Kan? Bukankah kamu juga yang mengucapkan ra'ina? Sebab apabila apabila orang Yahudi guna ra'ina dan orang Arab pun dengar, mereka pun pergilah jumpa dengan Nabi SAW dan menggunakan perkataan tersebut. Jadi bila sampailah kepada pengetahuan Nabi SAW, ringkas cerita, maka nak mengelak daripada manipulit dan juga diputarbelit oleh pokok Yahudi ini, turunlah ayat yang kita bincangkan pada malam ini. Baik. Perbincangan ayat. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut beberapa adab penting dalam kita berkomunikasi yang sepatut kita tahu dan kita kena buat. Bukan hanya sekadar apa yang teguran perintah kepada wahai yang orang beriman merujuk kepada para sahabat pada masa itu. Ini kita tahu bahawa konten Al-Quran ini dia valid sepanjang zaman, kan? Janganlah kita beralasan masa tu saja ayat tu hanya untuk mereka itu saja. Sebab hari ini pun ada, tuan-tuan. Hari ini pun ada yang jenis Quran ini melihat kepada teks dan konteks lah, melihat dari sudut aspek kebahasaan, aspek sosio budaya dan sebagainya, dan sebahagian daripada pengkaji yang cuba menyelewengkan pemahaman yang betul ini. Maknanya hujah dia kata okey, produk budaya. Jadi produk budaya mana setakat tu ialah laku sah valid untuk orang Arab dan masa tu sahaja. Contoh, kita kena beringat, kan? Baik. Larangan menyerupai orang kafir. Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang hamba-hamba yang beriman menyerupai diri dengan orang kafir dalam ucapan dan perbuatan. Biasanya dua lah, kan? Dalam ucapan maknanya kata-kata kita nampak tadilah, ra'ina, dan juga perbuatan ada lagi. Kerana orang Yahudi selalu gunakan ucapan yang ada makna tersirat, di sebalik peli ke, sindiran ke, cacian ke dan sebagainya yang dihalalkan kepada Nabi SAW. Jadi bila mereka nak menyatakan isma' lana, kan, isma' lana maknanya beginilah, okey, saya bercakap pada tuan
tuan-tuan, kan dalam kononnya tak. Isma' lana. Isma' ni seorang dengarlah, kan? Kami. Isma' lana maknanya dengarlah kami, kan? Ini bahasa panjang, sudilah kiranya kamu mendengar, yakni internet tak stabil. Baik, jadi bila disebut isma' lana, jadi bila saya sebutkan pada tuan-tuan, contohnya minta perhatian. Macam tu, bukan hanya sekadar dengar saja tak, kan? Isma' lana artinya minta perhatian, minta tolong dengar. Mungkin dalam bahasa kita begitulah. Dan mereka kata ra'ina. Ra'ina, ungkapan ini ada makna sindiran yang membawa maksud dalam bahasa Ibrani tadi bodoh. Kan? Bodoh tak? Bukannya ra'ina dengar. Kan? Bukannya makna yang ni, kan? Sudilah kiranya kamu mendengar percakapan kami. Ini yang betul, tapi dari sudut maksud mereka yang mereka sebut ra'ina, kan? Jadi seolah ra'ina ni ada dua makna tak dalam bahasa Arab. Sudilah kiranya kamu mendengar percakapan kami. Tapi bila disebut ra'ina, dia maksudkan dalam bahasa Ibrani, bahasa Israel dia, bahasa Yahudi dia. Dengan makna bodoh. Kalau bahasa kita ni bodoh kamu ataupun kamu bodoh. Lebih kurang macam itulah, kan? Jadi perkataan ini berasal daripada ar-ra'una yang bermakna bodoh. Justru mereka menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan caci mencela sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa, kan? Ada di sini. Ini ayat surah An-Nisa ayat 46. Baik, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih. Sebahagian daripada orang Yahudi ni, di antara orang Yahudi, minal ladzina hadu, orang Yahudi lah ni, jangan begitu terjemah orang yang dapat petunjuk. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih, mereka menyelewengkan. Dalam kalangan orang Yahudi ada yang mengubah atau menukar ganti al-kalimah kalamullah, yakni Taurat tadi itu an mawadi'ih, tempat dia pindahlah. Wa yaquluna sami'na wa 'asaina, dan mereka kata kami dengar dan kami dalam hati ini wa 'asaina, kan? Sami'na wa 'asaina, kami buat maksiat, kami bantah, kan? Sedangkan dalam hati mereka kami tidak akan menurut apa yang kami sebut, kan? Sami'na, kami dengar, tapi dia tak buat pun. Baik. Wasma' ghaira musmi'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'na fid din. Poinnya di sini wara'ina, ini perkataan ra'ina yang merujuk kepada isu yang kita bincangkan. Jadi dia kata kami dengar, sedangkan hati mereka kata tak, kami tidak akan ikut, kan? Dan mereka juga kata wasma' ghaira musma', dan dengarlah ataupun tolonglah dengar, Tuhan tidak diperdengarkan sesuatu yang buruk, dan mereka mengatakan ra'ina. Kan ra'ina ni Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Tujuan kata-kata mereka tersebut ialah apa dia? Wa ta'nan fid din, hanyalah untuk nak mengatakan ra'ina, tujuannya ialah memutar belik perkataan dan mencela agama sebab menggunakan perkataan ra'ina. Kan? Baik. Juga ada disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan Tirmizi. Kan? Saya ambil satu sampel saja. Hadis daripada Aisyah. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menyebut bahawa ista'dzana rahtu minal yahud 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Faqultu bal alaikumussalam wal la'nah. Faqalat ya Aisyatu innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Qultu awalam tasma' qalu qultu awalam tasma' ma qalu qala qultu wa alaikum. Ini cerita bab bagi salam. Kan? Cerita bab bagi salam ni tuan-tuan, apa kaitan? Maksudnya kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah satu puak orang Yahudi ni minta izin nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu mereka pun bagi. Kalau kita ni assalamualaikum kan. Jadi Yahudi ni, geng-geng Yahudi ni assalamualaikum. Sin alif mim assalamualaikum. Assalamualaikum bermakna matilah kamu. Kan? Kematian bagimu. Baik. Maka Aisyah jawab. Kan? Bagi yang tak tahu lagi, okey, malam ini tahu saya sebutkan dan biasakanlah menyebut dengan betul nama isteri Nabi adalah Aisyah, bukannya Aisyah. Tuan-tuan ambil pen, tulis Ain, Alif, Hamzah, Shin, Ta marbutah. Kan? Aisyah. Ada tulis di sini tak tadi? Ni Aisyah. Kan? Nama isteri Nabi adalah dibaca Aisyah. Jangan kita baca Aisyah. Kalau kita baca Aisyah, maka ejaannya adalah Ain, Shin, Ya, Ta marbutah. Aisyah ialah kehidupan. Kan? Makna tu lebih kurang lah. Tapi Aisyah ialah orang yang wanita yang hidup. Kan? Baik, jadi Aisyah kata bal alaikum, bahkan ke atas kamu assamu wal la'nah. Kan? Aisyah jawab bahkan ke atas kamu, yakni mendapat assamu, mati, dan laknat. Kan? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, sesungguhnya innallaha yuhibbur rifqa. Kan? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu, kata Nabi, ada disebutkan sini, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu suka kepada sifat ramah tamah dalam segala urusan. Kan? Baik. Mungkin Nabi ini terkejutlah, kan? Takkanlah tiba-tiba Aisyah kata macam tu tak, kan? Bahkan mati. Kan? Mati dan semoga kamu mati dan dapat laknat, kan? Jadi rupa-rupanya Aisyah kata, tidakkah kamu dengar ucapan mereka tu ya Rasulullah? Ya, aku dengar. Maknanya Nabi telah pun mengetahui dan mendengar bahawa orang Yahudi ni bila dia bagi salam, Assalamualaikum, dan kita pun kalau orang yang bukan Islam jawab, kan? Macam mana? Kita ni hari ni perkataan salam saja ni. Kan? Jadi perkataan salam ni pun rakan-rakan kita ni, saya pun ramai juga pelajar ni, kan, yang non-Muslim, dalam WhatsApp group ni dia tulis salam saja, kan? Salam, salam, salam. Kan? Kita dalam hati tu doa lah, kan, semoga mereka ini beroleh hidayah, kan, mereka beroleh hidayah, kan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis nak jawab dah Ustaz, kalau dalam WhatsApp group macam mana? Tak jawab lah, kan, takkan nak tulis, kan, takkan nak tulis okey sebagaimana matilah kamu, kan. Dari sudut usul dakwah tadi tu, sebab Yahudi ini memang memusuhi Nabi SAW. Adapun dalam konteks kita hari ini ni, terpulanglah kepada kita. Bagi saya tidak jawablah matilah kamu mendapat laknat, kan. Sebab apa? Sebab dari sudut usul dakwah, mudah-mudahan rakan-rakan kita yang dalam WhatsApp group ke dan sebagainya tadi itu, dia tak tahu, kan. Dia dah jadi satu kebiasaan salam merdeka, kan. Salam apa dia, macam-macam lah, kan. Jadi salam tadi itu ialah satu sapaan sahaja, sedangkan dari sudut Islam salam itu ialah doa kesejahteraan. Dia beza, kan, dia beza. Itu sebab juga bila di akhir telah kita nak bagi barang pada orang, biasakanlah kita menyebut, kan, terima kasih ke, kan, tukarkan kepada jazakallah, kan. Walaupun simple tak tuan-tuan, jazakallah bermakna semoga Allah membalas kebaikan kepada kamu, kan. Kita ucap terima kasih, okey dah, dari sudut bahasa Melayu, adat sopan santun, okey, TikTok. Tapi dalam Islam ini, bila kita sebutkan jazakallah, semoga Allah membalas kebaikan kepada kamu, dan orang misal kata saya sudah sebut pada tuan-tuan jazakallah kalau seorang, kalau yang wanita jazakillah, kan, adalah dia punya pronoun kan. Kemudian kita jawab apa dia, afwan, kan. Afwan bermakna keampunan, yakni aku memohon keampunan kepada Allah Taala, semoga Allah mengampunkan dosa kamu. Itu bahasa panjanglah,
Kan, mana afwan kata terbitan itu maksudnya begitu. Bila kita sebut afwan, kan, maknanya keampunan merujuk kepada aku minta keampunan kepada Allah supaya ampunkan dosa kamu. Itu yang Islam ajar, simple aja, kan? Tapi kita tak tahu sebab setiap perkataan dalam Islam ini, kan, boleh jadi doa, kan? Sebab kita minta, kan, yang baik-baik kepada Allah Taala untuk saudara seagama kita lah. Baik, balik pada cerita kita di sini, maka kata Nabi tadi, aku dengar, oleh sebab itu aku jawab wa'alaikumussalam, maknanya kematian atas kamu. Artinya, kan, kematian bermakna satu bentuk penghinaan dan kecelakaan kepada orang Yahudi yang memang kita maklum terkenal sebagai kaum yang memusuhi Islam dan umat dia daripada dulu sampailah hari ini, sampailah kiamat. Kan, Yahudi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Kan, orang Yahudi dan Nasrani lan tarda. Lan bukan lam. Kan, sekali selama-lamanya mereka tidak akan redha. Kan, orang Yahudi, orang Nasrani selama-lamanya mereka tidak akan redha kepada kita orang Islam hatta tattabi'a, sehingga kamu ikut millatahum, agama mereka. Hari ini kita terikut barangkali, tapi dari sudut yang lain tadi itu ada disebutkan dalam hadis yang selepas ini, kan, kita tengok nanti, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baik, atas dasar itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat 104, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kamu kata ra'ina, wa qulu, maka dan katakanlah kepada mereka unzur, kan, unzur, maknanya lebih kurang je lah, kan, wasma'u walil kafirina azabun alim, maknanya lebih kurang saja, tapi oleh kerana ra'ina itu adalah satu ungkapan yang digunakan oleh orang Yahudi, jadi orang Islam elakkan menggunakannya. Maka istifadah yang kita dapat ambil daripada ini, jadi mana-mana cara gaya orang yang Yahudi ataupun juga yang bukan Islam, kan, kita seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya kita tinggalkanlah ataupun kita jangan ambil. Kan, contoh apa dia? Kalaulah kita kata sebagai peace, contohlah ada, kan. Kalau peace ini membawa makna negatif, contohlah, kan. Ataupun apa jualah lambang, kan, lambang begini ke lambang begini ke, yang kita tahu membawa maksud yang negatif, kan, kepada agama kita, maka selayaknya, sewajarnya kita tinggalkan dan kita nasihatlah kepada saudara mara, anak-anak kita dan sebagainya supaya meninggalkan amalan tadi, kerana dia amalan yang boleh membawa kehinaan, kecelakaan kepada kita umat Islam. Contoh gitulah, kan, mungkin pada sebagai orang tak nampak. Baik. Jadi ayat 104 ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan yang ada perintah larangan, perintah kepada orang mukmin, orang yang beriman supaya sentiasa menyelisihi. Menyelisihi ini bermakna dia buat macam tu, kita buat macam ni. Bukanlah antara England dengan Amerika, kan, England dengan Amerika ni ejaan center, dengar pun sama tapi eja lain-lain, CENTRE, kan, lori dengan truk lain, flat dengan apartment lain, kan, driver sebelah kanan sebelah kiri, pasal apa dia mesti berbeza, kan. Amerika ni dia mesti berbeza dengan apa England. Walaupun dari sudut sejarah awal memanglah yang penghuni di benua Amerika Syarikat itu asalnya daripada New England, New Southampton dan sebagainya, yang ada New itu ialah daripada England lah, kan. Kalau tuan-tuan baca sejarah migrasi ke apa nama Amerika Syarikat lah. Baik, jadi kita ni diperintah supaya sentiasa berbeza perkataan kita, berbeza perbuatan kita dengan orang kafir, termasuklah orang Yahudi. Pada masa tu, kan,
di Madinah. Kan? Dan juga hari ni terpakai untuk kita hari ni tuan-tuan. Apa dia? Perkataan. Tak kira lah. Kan? Apa dia? Tak kira lah apa dia. Pakaian ke? Kan? Dari sudut perbuatan dan sebagainya. Baik, selain daripada hadis di atas, ada satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad dia daripada Abu Munib daripada Ibn Umar radhiyallahu an yang menyebut bahawa Nabi SAW ada bersabda, hadisnya berbunyi, bu'ithu baina yaday sa'ati bisayfi hatta yu'badullah wahdahu hatta yu'badullah wahdahu la syarikalah wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi wa ju'ila dhillu was-sagharu ala man khalafa amri. Dia punya poinnya di sini. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi SAW, bu'ithu, aku diutus dengan pedang pada hari kiamat. Dalam riwayat ni ada sebahagiannya bu'ithu bisayfi, depan dulu. Tak mengapalah kan dalam riwayat ini. Jadi aku diutus dengan pedang pada hari kiamat nanti, sehingga seluruh manusia hatta yu'badullahu wahdah, sehingga manusia tu sembah Allah satu-satunya dan tidak ada syirik baginya, wa ju'ila, dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki tahta zilli rumhi, di bawah bayang-bayang tombak, wa ju'ila, dan dijadikan az-zillu, merendahkan dan menghinakan kepada siapa yang menentang perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai sesuatu kaum, fahuwa minhum, maka dia daripada kaum itu. Hadis ni pun juga panjang lebar perbincangannya, mengundang pro dan kontra apakah yang dimaksudkan dengan tasyabuh, menyerupai. Kan? Menyerupai dari sudut apa? Kita mengambil sikap yang lebih berhati-hati. Kan? Dari sudut akidah, kena semak. Dari sudut amal ibadah, kena semak. Dari sudut amal perbuatan kita, percakapan kita, perbuatan kita, kena semak yang menjadi amalan dan perlakuan kita hari-hari. Kan? Contohnya dari sudut pakaian. Pakaian, kan? Secara asasnya, yang selain daripada ibadah yang khusus dipanggil muamalah. Kan, muamalat. Bermakna kita boleh buat apa sahaja selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak. Contohnya pakaian. Saya nak pakai coat ke, nak pakai blazer ke, nak pakai boots jacket ke, nak pakai baju Melayu ke, nak pakai apa sekalipun, t-shirt ke, kan, ada apa round neck ke, tiga segi ke, 5 segi ke, kan. Jadi bebas. Kecuali pakaian tadi bercanggah dengan hukum syarak. Bermakna tak tutup aurat. Kan? Tak tutup aurat, pakaian yang sendak, ketat, kan? Dan yang sewaktu dengannya. Begitu juga kita dilarang ataupun tak boleh pakai pakaian yang digunakan untuk yang mereka gunakan untuk ibadah. Tu dulu-dulu, kan, masa mungkin dalam 50 tahun dulu ke, tak boleh pakai necktie, haram. Kan? Kerana itu pakaian orang kafir, betul tak? Bagi yang 5 suri ke atas lah, kan, mungkin dia pernah dengar isu ini. Sedangkan tak ada masalah. Kan saya sendiri pun bila pergi ke Mesir, tengok orang Mesir pakai kot. Kan, pakai kot, pakai necktie. Walaupun naik bas, kami semua naik bas je. Kan? Orang kita ni kalau pakai kot, necktie, naik bas, tobat mampu. Nak kena kata. Orang kecam macam-macam. Tapi suasana berbeza, kan. Sebab apa? Sebab musim sejuk perlukan pakaian yang sebegitu. Contohlah, kan. Dan pakaian tadi itu, coat, necktie dan sebagainya, kan, bukan pakaian yang digunakan untuk beribadah. Kecuali kita pakai jubah, misal kata yang macam padri ke, yang nan ke, ataupun juga yang sami Buddha ke, kan, yang pakai yang tu tak boleh, kan. Jadi menyerupai. Kalau tidak menyelisihi, okey, silakan, asalkan pakaian tadi itu ialah bukan pakaian yang bercanggah dengan hukum
Cara makan pun sama juga, kan? Garpu sebelah kiri kita tukar je lah, kan? Dan biasakanlah untuk nak makan menggunakan tangan kanan, kan contoh. Baik, Imam Abu Dawud juga ada sebutkan dalam hadis dia, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum, dia daripada kaum tadi. Kan saya sebutkan ini panjang perbincangan, cuma kita mengambil sikap yang lebih yang sederhana dan berhati-hati, bermakna kalau boleh kita nak elakkan. Kita ni banyak bab hiburan macam-macam lah. Habis tak boleh ke ustaz, saya ni nak berlakon, saya ni nak menyanyi, saya nak tengok movie, saya nak itu nak ini, kan? Kurangkanlah, kan? Pelan-pelan. Tak, situ saja. Tuan-tuan pun tengok hari ni ke dalam media sosial, bila Taliban ini, orang mengaji Arab dia tahu. Talib maknanya pelajar. Kan, yang tahun bila dulu yang pernah menguasai Afghanistan. Kan, yang inilah kata seolah-olah Taliban ini dengan apa kita kata ganahnya dan sebagainya yang mencerminkan watak agresif penganut Islam. Kan? Dan hari ini apabila Taliban menguasai tampuk kerajaan di Afghanistan, di bandar-bandar ni dah tak ada dah orang yang berpakaian fashion ala barat. Semua dah tutup katuk aurat belaka, terutama yang wanita. Kan? Jadi mereka takut. Mungkin kalau bahasa direktnya akan diambil tindakan ataupun ditembak dan sebagainya lah oleh rejim Taliban. Wallahu a'lam lah, kan, secara tak langsung. Jadi itu dari sudut pakaian, kita ni mudah sangat terpengaruh dengan barat. Bukan tak boleh, yang baik kita ambil dan yang tak baik itu kita jadikan sebagai sempadan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Hadis ini ada larangan, ada peringatan, ada ancaman yang keras daripada kita tiru gaya orang kafir. Baik dalam ucapan kita, perbuatan kita, pakaian kita, hari-hari kebesaran ke, ibadah ke, dan banyaklah perkara yang tidak disyariatkan dalam Islam. Kan? Dah perubahan. Misal kata nak sambut birthday, kan? Dah banyak perubahan. Bukanlah kata secara totalnya tak boleh, walaupun ada orang, kan? Tapi hanya sekadar mendoakan. Saya pernah sebut, kan, orang sambut birthday ni, jadi dia sambut, okey, birthday saya je. Patutnya kita kena ingat kepada bersyukur dan mendoakan kepada ibu yang melahirkan kita. Dia pun jawab balik. Memang dah setiap masa dah kita doa pada mak kita, pada ayah kita, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya, kan, wa liwalidayya, dan supaya mak ayah kita ni mendapat keampunan. Kan? Jadi kita mengenal lah, kan, betapa susah nak melahirkan anak ini, bertarung, kan, antara hidup dan mati. Betul ke orang perempuan? Orang perempuan ni dalam banyak-banyak benda yang dia tak boleh lupa, ada benda yang dia boleh lupa. Kesakitan ketika melahirkan anak. Betul ke? Kalau ingat yang tu, okey, taubat, dia kata aku tak nak beranak lah, tak nak melahirkan, kan? Tapi dia boleh lupa, kan? Bila dah habis rasa tu, okey, ada setengah tu pula baru saja habis pantang, ada rezeki, ada pok saudara saya, kan, 5 tahun direct, dan rezeki dia kata, nak kata apa? Contoh, kan, ada orang yang diuji dengan pelbagai lah, 5 tahun, 10 tahun baru dapat anak, kan. Baik, jadi perkataan ra'ina dan unzurna ini sebenarnya ada makna yang samalah, kan. Dalam bahasa Arab, ra'ina, jaga, peliharalah kami dari pendengaran. Yang kita sebutkan tadi, bahasa mudahnya bila kita sebutkan ra'ina, unzurna. Unzurna ini, lihatlah kami. Bila saya sebutkan kepada tuan-tuan, assume yang kita dalam kelas, saya kata unzurna. Jadi tuan-tuan pun, anak murid ni, tengok belaka pada muka tok guru. Macam tu. Pandang saya. Unzurna, pandang saya, pandang kami. Maknanya orang Islam, kan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh dalam konteks ayat ini, kan, bila bercakap dengan Nabi SAW dari sudut bahasa dan adab berkomunikasi itu satulah. Yang keduanya, unzurna, supaya Nabi SAW ini berikan perhatian
kan, dengan menggunakan perkataan yang betul, kan. Jadi dalam konteks kita hari ini pun samalah, kan. Kita pun juga kena belajar dari masa ke semasa bagaimana untuk menggunakan intonasi, kan, konteks yang betul dan sebagainya lah, kan. Saya pun memang banyak belajar bila dengan kursus itu, kursus Allahu Akbar, aku ni tua-tua pun banyak lagi nak kena mengaji, kan, bandingkan dengan orang yang muda, orang yang 3 siri ni hari ni, kan, lebih terdedah kepada ICT dan juga macam-macam tools yang ada. Contoh gitulah, kan. Jadi dari sudut presentation pun orang boleh tengok 7 dalam 1 dan lain-lain lah. Jadi maksudnya dengarkanlah apa yang kami tanya dan apa yang kami ulangi pertanyaan kepada kamu supaya kami boleh faham. Itu adalah ra'ina. Sedangkan perkataan unzurna daripada nazara. Nazara ni pandang, kan? Pandang, tengoklah. Dia lebih kurang aja makna, kan? Tapi oleh kerana apa tadi tuan-tuan? Ra'ina ini orang Yahudi menggunakan dan menyebut dalam bahasa dia. Itu sebab nak elakkan tasyabuh. Nak elakkan ada persamaan dari sudut bahasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala larang. Macam yang saya bagi contoh tadilah, kan? Bagi contoh tadi itu, kalau pergi Kelantan, kan? Ataupun bila bercakap dengan orang Kelantan, kan, datang rumah saya, contoh okey, pantak periuk. Tuan-tuan jangan faham ustaz tu mencarut. Tak. Kan, saya tidak mencarut. Memang kami orang Kelantan menggunakan bahagian bawah ini ialah pantat. Tapi bila mari duduk Selangor, nak kena jaga, kan, kena peka kepada pertuturan masyarakat setempat, kan. Jadi kita duduk berau, okey, kawasan tempat saya tinggal ni kalau mungkin dalam 5 km lagi, okey, Beranang. Dalam 10 km ni orang Minang. Kan, majoriti masyarakat Minang nak kena tahu juga ada apa yang okey dan apa yang KO supaya kita tahu, kan. Kokoklah bahasa yang kita gunakan bukan bertujuan untuk nak menghina, kan. Macam orang kata orang Kedah lah. Ada orang Kedah ke sini. Betul ke orang Kedah ni dia punya lawak tu kasar? Kan? Betul ke? Kalaulah kebetulan pun janganlah kita ambil hati, kita dah tahu dah. Samalah orang Melaka, kan. Bila pergi ke Melaka ni kena sumpah seranah dulu. Kan, hati baik. Tak. Contoh begitulah, kan. Kita pun faham dan orang Melaka pun faham. Jadi apakah dia masih lagi nak mengamalkan budaya sebegitu? Mungkin yang faham Islam ni tidak lagi mengamalkan lahabah engkau bela pasal apa. Walaupun tujuannya bukan untuk nak merendahkan, kan, dan sebagainya. Satu lagi istilah orang Terengganu sebut bodohmu, kan. Bodohmu ni dia bukan bermaksud kamu ni bodoh, betul tak? Ini bagi orang Terengganu. Tapi bila orang Terengganu tu hala cakap pada kita, terasa hatilah saya. Kan? Jadi kita kena pakat-pakat beringat dan juga jangan cepat melata, jangan cepat melenting. Mungkin dia tidak maksudkan untuk nak menghina kita, tapi oleh kerana asal usul dia, penggunaan bahasa dia yang menyebabkan dia menuturkan ataupun menyebutkan yang sedemikian. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jadi unzurna, tengoklah kami, dalam erti kata perhatikan kami dan perlahankan bacaan supaya kami dapat faham dan dapat hafal. Maknanya kalau dalam konteks Nabi SAW ini, kan, contohnya okey, bila turun wahyu, Nabi pun panggillah para sahabat, kan, ni wahyu dah turun ni untuk nak menjawab satu persoalan begini-begini, kan. Ada kalanya sebulan tak turun, kan, Nabi tunggu, kan, dan lain. Maka Nabi pun membaca, kan, membaca ayat Quran, dan sahabat ni pun kita maklum ada pelbagai level tahap kefahaman, kan. Walaupun dia sahabat Nabi sebab dia manusia, kan. Dia manusia. Jadi ada pelbagai, maka disuruhlah perlahankan bacaan. Perlahan bukan volume, kan. Maknanya drag panjang sikitlah, kan. Perlahankan bacaan, bukannya perlahankan bacaan. Tak, kan. Perlahankan bacaan supaya kami dapat faham dan dapat menghafal apa yang kami
dengar yakni daripada kamu ya Rasulullah. Kan? Supaya sebab zaman tersebut zaman masyarakat yang ummi dan belum ada lagi budaya tulis yang tinggi, dan juga keistimewaan orang Arab memang dia bergantung kepada hafazan, kan? Bergantung kepada hafazan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rumusan dan kesimpulan perbincangan kita pada malam ini, ringkas ceritalah, kan, dalam ayat ini kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang kita orang beriman. Kita rasa kita pun termasuk sama tak? Kita termasuk sama, mudah-mudahannya begitu, untuk meniru segala perkataan, perbuatan orang kafir ataupun yang bukan Islam dalam konteks dulu dan hari ini. Kerana realitinya orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada masa itu memang masih lagi tegar berpegang dengan ajaran mereka lah, kan? Mereka tetap juga, walaupun adalah segelintir sahaja yang peluk Islam, kan? Tidak semudah itu. Itulah cabaran dakwah Nabi SAW. Adakah gagal? Jangan kata gagal, kan? Yang pentinglah usaha. Jadi mereka ni cari jalan untuk memusuhi Nabi dengan apa jua cara sekalipun. Justru ayat ini menjadi peringatan kepada orang mukmin, kepada orang yang beriman, supaya sentiasa patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah nabinya, walaupun di mana sahaja mereka, yakni kita, berada, dan tidak mudah terpesona, terpengaruh dengan pelbagai bukan dakwah ni, dakyah golongan kafir, kan, termasuklah dalam konteks hari ini. Hari ini lagi teruk. Saya pun tak pastilah kalau tengok dalam dunia hiburan, kan, kalau tengok dalam dunia hiburan rasa-rasanya agak menggerunkan. Allah alam lah, kan. Kita ni yang jenis tak tengok TV, tak follow cerita, kan, dunia hiburan ni apa benda, kan, pun tak tahu. Kalau cubalah sekali-sekala tengok, Allah Akbar, ini ke yang anak-anak kita, cucu kita tengok. Mudah-mudahan kita berusaha semampu mungkin untuk tidak meniru gaya dan cara hidup mereka yang mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita jadikan mereka itu sebagai ikutan kita, sebagai idola kita. Saya rasa cukuplah sekadar ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini ada sedikit sebanyak manfaatnya, dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang kurang itu daripada kelemahan kedhaifan diri saya mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza. Ada soalan ke? Ada. Kalau tidak ada, aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira, dan terima kasih dan jazakumullah kerana mengikuti program yang dibawakan oleh Akademi Tadabbur Malaysia bagi kuliah-kuliah pengajian secara dalam talian. Jadi bagi yang nak infak, bolehlah salurkan infak anda, pencing akhirat orang kata tak, kepada akaun Akademi Tadabbur Malaysia. Sekali lagi, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr.